Persidangan Dewan Rakyat antara menjadi perhatian kali ini berhubung sokongan ahli Parlimen Pembangkang kepada Perdana Menteri. Perinciannya langsung bersama Syamimi Saripan. Mimi, silakan. Syamusa, terima kasih. Tiada sebarang laporan polis dan SPRM diterima setakat ini berhubung dengan dakwaan terdapat unsur umpan, ugutan dan habuan yang diterima terhadap ahli Parlimen Pembangkang yang memberi sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata sekiranya terdapat sebarang laporan berhubung isu berkenaan, kerajaan akan bertindak secara profesional bagi menguruskan kes berkenaan. Seperti saya jelaskan, hakikat bahawa tiada satu pun aduan yang dibuat terhadap dakwaan asal. Bolehlah kita katakan bahawa itu akan kekal sebagai cakap-cakap di luar. Saya ingin ulangi bahawa pihak polis khususnya, kita tidak akan ada sebarang tolak ansur terhadap sebarang bentuk pelakuan jenayah yang boleh menjejaskan ketidakpatuhan kepada undang-undang yang sedia ada. Pihak polis akan segera membuat siasatan sekiranya terdapat laporan atau dakwaan daripada individu atau kalau tidak wujud elemen yang disebutkan tadi, umpan, habuan, sogokan ataupun segala macam itu, dia boleh saja jatuh kepada fitnah terhadap kerajaan. Beliau menjawab persoalan yang dibangkitkan Wakil Batu Pahat Tuan On Abu Bakar di Dewan Rakyat. Seterusnya, jawatan kuasa permufakatan antara Kementerian Pendidikan dengan PDRM akan terus diperkasa bagi membendung gejala buli. Ini termasuk menempatkan satu pegawai perhubungan yang terdiri daripada anggota polis di setiap sekolah. Betul Yang Berhormat, memang ada kerjasama yang erat juga di peringkat yang kita panggil sebagai pengurusan kes, yang kita mahu pastikan bahawa kes ini betul-betul dilihat dalam konteks melindungi anak-anak kita dan dipercepatkan dalam konteks untuk memastikan bahawa anak-anak ini tidak terdedah kepada mana-mana ancaman misalnya ataupun harassment dengan izin Yang Berhormat, dan juga memastikan perlindungan kepada mereka semasa kes ini dilaksanakan. Beliau menjawab soalan tambahan Wakil Damansara Gobind Singh Deo mengenai kerjasama KPM dengan pihak luar bagi menangani kes buli. Setakat Ogos 2022, KPM telah menambah jumlah warden di sekolah berasrama sebanyak 63%. Ini sebagai antara usaha memantau pergerakan pelajar sekaligus membendung gejala buli di sekolah. Peruntukan untuk program sumbangan tunai rahmah STR sebanyak 10 bilion ringgit disediakan Kerajaan Madani untuk STR berbanding 8 bilion ringgit pada tahun lalu. Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Maslan berkata pemakluman status kelulusan permohonan akan dilaksana menerusi 3 kaedah, iaitu penghantaran surat kepada penerima yang didaftarkan, khidmat pesanan ringkas dan semakan kendiri menerusi portal rasmi STR. Bagi tujuan kemaskinian maklumat atau permohonan baharu STR, ia juga boleh dibuat secara berkelompok melalui agensi kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pusat Khidmat Wakil Rakyat dan Persatuan Penduduk yang mewakili komuniti setempat. Selain itu, kerajaan juga akan memperhebatkan program turun padang bersama pemimpin komuniti dan pelusuk desa bagi memastikan STR dirasai oleh seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih juga Timbalan Menteri. Soalan tambahan pertama. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Mas Gading Mordi Bimol mengenai kaedah penyemakan status permohonan STR terutama bagi pemohon di luar bandar serta peratusan pecahan kaum penerima yang layak. Tambahnya, bagi pasangan yang masih dalam proses perceraian namun masih belum menerima dokumen penceraian yang sah, mereka boleh terus merujuk kepada Jabatan Agama Islam Negeri atau Jabatan Pendaftaran Negara untuk mempercepat proses mendapatkan dokumen. Ini pula mengenai tambang e-hailing.
Setakat ini kerajaan belum bercadang mengawal selia tambang perkhidmatan berkenaan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata sekiranya harga lantai ditetapkan, harga tambang kepada pengguna juga akan dijangka meningkat. Ia mengambil kira faktor pemboleh ubah seperti kesesakan jalan raya, cuaca, jarak, masa, jumlah permintaan dan jumlah penawaran yang menentukan padanan tempahan dengan penawaran secara langsung. Bagaimanapun, perbincangan telah pun dibuat antara agensi pengangkutan awam darat dengan pemain utama industri e-hailing bagi mendapatkan maklum balas berhubung perkara berkenaan. Dan maklum balas diterima adalah yang pertama, syarikat memberikan galakan kepada rakan pemandu untuk beroperasi di kawasan tumpuan melalui insentif yang ditawarkan oleh syarikat masing-masing bagi memenuhi permintaan semasa. Dua, sebagai contoh, salah satu syarikat penyedia perkhidmatan e-hailing membuat penawaran insentif secara seminggu lebih awal kepada pemandu melalui notifikasi aplikasi pemandu. Tawaran insentif yang diumumkan boleh membantu rakan pemandu merancang waktu operasi yang sesuai dan jumlah pendapatan yang disasarkan. Baik, ketika ini Dewan sedang berhenti rehat dan akan bersambung kembali pada pukul 2.30 petang bagi menyambung perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2024 dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka, kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Mimi. Berita tengah hari akan kembali selepas ini.